Kalau diberikan skala 1 hingga 10, berapakah skala yang sewajarnya diberikan untuk pemahaman dan juga penerimaan terhadap konsep pendidikan dalam pendidikan di Malaysia? Bersama-sama saya Zina Nasir untuk malam ini Ruang Bicara. Assalamualaikum. Salam perpaduan edisi Khamis 19 Januari 2023. Hari ini kita angkat topik berkaitan dengan pemerkasaan pendidikan digital, pendidikan tinggi. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut, kita bersama-sama tetamu di studio Profesor Dr. Azizul Halim Yahya, Profesor di Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media dari UiTM. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Zainal. Ya, terima kasih kerana bersama-sama kami untuk edisi kali ini. Terima kasih kerana menjemput saya di Ruang Bicara. Pastinya. Baik, hari ini kita mendengar dan kita menonton yang mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dah pun melancarkan sebuah buku Membangun Negara Madani yang menggariskan dari segi visi dan juga kerangka dasar reformasi. Dan masih sama beliau turut beri penekanan dalam wawasan tentang pembangunan seutuhnya yang mencakupi beberapa bidang dan ilmunya, termasuklah dari segi pendekatan baru seperti pendigitalan. Tapi mendasari ia haruslah dilapik juga, kita kata dialas juga dari segi soal nilai dan akhlak. Mungkin sebagai permulaan sebelum kita pergi lebih jauh untuk topik kita, apa pandangan Prof tentang apa yang telah pun dinyatakan mesti amanat oleh Perdana Menteri pada sebelah pagi tadi? Sebelum saya pergi terus kepada aspek pendigitalan, kita kembali semula pada siang tadi di mana perasmian pelancaran buku yang amat berhormat Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu yang bukunya bertajuk Membangunkan Negara Madani. So jadi di sini apa yang kita lihat bahawa ianya ada satu ikhtiar yang bersepadu dan juga holistik, di mana di dalam buku tersebut ada disebut 6 kerangka penting, iaitu antara kerangka yang telah disebut di dalam buku tersebut adalah kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan juga ihsan. Jadi di sini ini ianya adalah dianya bergantung antara satu sama lain. Keenam perkara yang disebutkan ini tadi. Jadi di sinilah apa yang saya lihat, 6 tonggak tersebut sebenarnya bertunjangkan kepada 4 teras strategik utama yang tidak boleh kita ketepikan, di mana telah disebut iaitu bertujuan untuk membina semula ekonomi, di samping menjamin kesejahteraan insan kita di negara kita ini, dan juga reformasi institusi demokrasi yang sentiasa dipersoalkan sebelum ini, dan termasuk juga perundangan yang perlu dilihat semula, dan seterusnya adalah mewujudkan pentadbiran yang beramanah. Ini ada satu aspek di mana Madani itu menjurus kepada perkara yang untuk membina negara kita semula. So jadi inilah saya lihat bahawa kerangka ini insya-Allah akan meletakkan satu asas untuk mewujudkan satu masyarakat Madani yang maju dan terampil dan juga terangkum. Ini benda yang perlu kita ambil kira. Jadi insya-Allah dalam ini kita dengan mengambil dengan persekitaran ini, insya-Allah dia akan membina satu masyarakat yang keterhadapan dengan mengambil kira semua perkara yang tersebut. Elemen-elemen itu sangat penting untuk kita majukan negara kita supaya kita dapat berada bersama-sama dengan negara maju yang lain juga dalam pelbagai aspek sebenarnya secara menyeluruh, secara holistik. Baik, kalau kita menyebut tentang konsep pendidikan digital, nak minta Prof untuk kongsi berkenaan konsep ini dalam pendidikan tinggi secara khusus. Jadi sebelum saya pergi ke situ, saya ingin kembali semula kepada Madani tadi, di mana pendigitalan ini amat berkait rapat dengan pendigitalan Madani ini, disebabkan pendigitalan inilah di mana rakyat perlu didedahkan, dididik supaya memiliki satu akhlak integriti yang tinggi apabila menggunakan pendigitalan ini. So jadi kembali semula kepada aspek apa yang disebutkan. Satu saya ingin kongsi di sini iaitu konsep pendigitalan digital, pendidikan tinggi yang disebutkan oleh Zainal tadi, bahawa konsep pendigitalan ini bukan satu perkara yang baru. Sebenarnya telah diilhamkan
pada tahun 2008, iaitu pada waktu itu mantan Menteri Pendidikan Tinggi, sekarang ni sudah menjadi kembali Menteri Pendidikan Tinggi, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Khalid Nordin, yang menekankan bahawa keperluan pendigitalan ini di dalam memastikan pelaksanaan pendidikan tinggi di negara kita ni. Jadi inilah antara satu perkara yang penting sebab ianya berkait rapat dengan 4th Industrial Revolution yang memang kita tak boleh ketepikan. Contohnya apabila kita gunakan telefon, teknologi itulah yang kita gunakan dan kita telah anggap biasa pada hari ini. Sebab saya melihat bahawa dengan ada pendigitalan di pendidikan tinggi ini, kita menerima perubahan teknologi itu untuk kita serapkan, untuk kita gunakan di dalam pembelajaran dan juga pengajaran kita. Sebab saya percaya bahawa the knowledge will make us different. So jadi termasuklah apa yang dikatakan dengan adanya skill. Skill will make us different. So jadi inilah antara di mana pendigitalan ini akan membantu kita ke arah tersebut. Dan apabila kita melihat dengan teknologi yang pada hari ini, contohnya got to be futuristic contohnya. So apakah maksudnya futuristic? Maksudnya dia hadapan. Maksudnya kita boleh melihat apa yang akan dikendaki ataupun yang berlaku pada masa hadapan itu. So jadi dengan pendigitalan ini akan memudahkan segala proses, tetapi dengan syarat tanpa menjejaskan the soul of knowledge itu. Jadi inilah yang saya lihat bahawa dengan adanya teknologi yang sebegini, kita boleh belajar di mana-mana saja. Kita boleh menimba ilmu di mana-mana saja, iaitu termasuklah anywhere, anytime, any place. Yang paling yang saya minati iaitu dengan adanya teknologi begini, bagaimanakah sebuah universiti itu dikatakan kelihatan. Dengan ada teknologi ini, universiti tidak lagi memerlukan bangunan-bangunan. Contohnya, universiti ini is all over the place, berata tempat sekarang ini. Sebab apabila kita ada tablet, komputer contohnya, itulah contohnya universiti kita. Jadi secara jangka masa panjang, kos akan dikurangkan, dan tetapi peningkatan jumlah ilmu itu akan berlaku peningkatan yang amat tinggi. Itu saya lihat begitulah. Tapi ialah apabila kita bercakap berkaitan tentang teknologi begini, tetapi pastinya support itu, iaitu sokongan itu amat diperlukan. Jadi nak tidak, infrastruktur tu memang infrastruktur tu mesti ada. Termasuklah talian internet, kemudahan disediakan di pelosok tempat di dalam negara kita, di mana internet inilah yang membantu capaian ilmu tersebut. Sebab kita tidak mahu berlaku dikatakan digital divide antara rakyat kita. Dahulu disebabkan digital divide disebabkan mereka tidak memiliki peranti elektronik begitu. Dan tetapi pada hari ini digital divide itu iaitu accessibility dia, di mana transmitter internet itu berada. Kemudian pada hari ini bukan itu saja, data ataupun jumlah data yang boleh kita gunakan itu berapa banyak. Ada kalau terhad, maka penggunaan itu pun akan terhad. Tetapi ada juga telco yang memberikan tanpa terhad. So ini salah satu cara kehadapan kita dengan adanya 5G teknologi yang ada sekarang ni. Dan kita lihat juga dengan apa yang dilakukan inisiatif oleh Kementerian Komunikasi dan Digital sendiri, kan, untuk memastikan semuanya menerima akses secara rata, yang mana berada jauh di pedalaman, cuba dirapatkan dari segi jurangnya. Seperti kata Prof di awal tadi, konsep ataupun untuk pendidikan digital ni bukan perkara baru. Dah lama. Sudah lama. Okey, kalau di awal tadi saya ada tanya kepada penonton kita, kalau diberikan skala 1 hingga 10, berapakah skala yang sewajarnya kita berikan untuk hari ini, khususnya dari segi penerimaan dan juga pemahaman rakyat Malaysia tentang pentingnya pendidikan digital ini? Saya tidak ada dilaksanakan pendidikan yang sebegitu, tetapi secara rule of thumb observation, skala itu kita masih ditakut
7 katakan daripada 10 contohnya. Sebab masih ada ruang untuk kita tokok tambah ataupun menambah baik lagi. Sebab ianya ada penting, sebab kita tidak boleh orang kata complacent dengan apa yang kita ada. Sebab rata-rata kita pernah pergi berada di luar negara ataupun di negara jiran kita, contohnya. Bagi contoh, Prof. Ya. So jadi di situ kita boleh melihat bahawa kemudahan internet contohnya mudah untuk dicapai dan ianya berada di semua premis di kedai makan, di jualan tempat department store contohnya, supermarket contohnya, merata ada. Tapi kita di sini masih lagi agak terhad. Kenapa terhad? Disebabkan ianya melibatkan kos untuk kedai-kedai tersebut. Tetapi pihak yang usahawan begini patut melihat bahawa itu sebagai satu tarikan untuk menarik pelanggan untuk datang ke kedai mereka, walaupun tidak membeli tapi terdapat akses yang boleh kemudahan untuk digunakan. Jadi inilah saya melihat bahawa dengan adanya pendidikan digital ini, dia memberikan satu flexibility pada kita untuk menimba ilmu. Saya percaya, saya melihat bahawa untuk menerajui sesebuah institusi pendidikan tinggi itu, antara perkara utama yang harus kita lihat adalah flexibility di dalam memberikan ilmu tersebut dan juga untuk mendapat sertifikasi itu. Sebab dia tidak lagi melihat cara tradisional. Itu nanti saya akan sebut secara lebih lanjut nanti, insyaAllah, berkaitan itu. Ya, baik. Dalam masa sama, bila kita sentuh juga berkaitan dengan penambahbaikan, dengan hambatan sebelum ini, mungkin mengekangkan ianya dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Dari segi pendekatan, saya tak tahu pendekatan yang telah pun dijalankan oleh ISAPS khususnya dan UiTM secara amnya dalam konteks pemerkasaan pendidikan digital, pendidikan tinggi. Apa yang dilakukan? Saya bertuah disebabkan daripada dahulu lagi UiTM memberi sokongan untuk penggunaan di pendigitalan ini. So apabila saya diamanahkan untuk menjaga ISAP, ianya memudahkan kerja saya apabila untuk memastikan aspirasi tersebut boleh dicapai dengan mudah. Apa yang dilakukan di sini iaitu ISAP sebenarnya sememangnya pada hari ini menyokong pelaksanaan pembelajaran secara dalam talian. Dan beberapa tahun yang lepas kita telah menyediakan satu platform ataupun learning management system di mana telah kita namakan sebagai U-Future contohnya, di mana untuk memastikan bahawa pembelajaran itu boleh dilaksanakan dengan sebaik mungkin menerusi talian. Dan kita telah migrate kepada menggunakan cloud teknologi, cloud storage. Dan apa yang berlaku pada tahun 2020 iaitu pada Mac apabila MCO semua universiti tersekat, agak terkejut waktu bagaimana proses pembelajaran tersebut. Tetapi alhamdulillah secara bernasib baik saya boleh katakan begitu, tanpa kita bayangkan akan berlaku COVID-19 tempoh hari. Siapa menjangka tiba-tiba saja. Benar. Dan akhirnya kita dengan teknologi kita pada hari itu dapat menampung sejumlah 185,000 pelajar di UiTM. Dan pada mulanya teknologi apa yang digunakan di ISAP hanya untuk 15,000 saja, iaitu menggunakan physical server saja. Tetapi selepas kita mencadangkan untuk kita migrate kepada teknologi cloud, teknologi awan ini, dengan itu sky is the limit lah orang kata. So jadi itu telah dapat banyak membantu universiti dan pada hari ini kita telah berjaya menambah baik teknologi kita tu. Jadi proses online distance learning ODL contohnya, secara hybrid teradun contohnya, semua dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Dan pada hari ini juga kalau kita melihat ISAP contohnya menerajui apa dinamakan pembelajaran menerusi MOOC, Massive Open Courses ini, dan juga Micro Credentials. Dan apa yang kita dah mulakan beberapa tahun yang lepas, menerusi talian,
pelajar-pelajar antarabangsa kita sudah mencecah lebih daripada 173,000 orang daripada 143 buah negara di dunia ini. Mereka register, enroll, berdaftar untuk mengambil program kita. Dan pada hari ini, sekarang kita telah pergi kepada apa yang dinamakan micro-credential. So, micro-credential ini ada satu pembelajaran yang amat fleksibel, di mana tidak lagi perlu ke kuliah seperti biasa. Maksudnya every semester katakan dia kena pergi ke kuliah dan kelas, tetapi mereka boleh belajar mengikut keselesaan mereka. Wow, okey. Ya, dan jadi mereka akan mengambil modul-modul tertentu yang difahamkan, dikatakan stackable. Akhirnya kita akan recognize, MQA akan recognize, dia akan menyamai kredit hours tertentu, kredit hours tertentu, dan seterusnya dia bersama setara dengan kursus tersebut. Bila sudah mencukupi kursus tersebut, mereka boleh diberikan diploma, ijazah ataupun yang lebih tinggi lagi. Ini konsep flexibility itu. Itulah yang kita lihat bahawa saya percaya pada hari ini kita memerlukan dua bentuk laluan untuk mendapatkan ijazah. Satu, ijazah yang berbentuk yang seperti yang biasa kita lalui ini, tapi lagi satu bentuk ijazah yang berbentuk secara online, secara berteknologi tinggi ini. Apa masalah untuk kita adakan kedua-dua pilihan ini untuk pelajar kita? Okey, kefahaman masyarakat masih belum melihat itu sebagai satu benda yang meyakinkan. Tetapi semasa MCO tempoh hari, rata-rata pihak ibu bapa, pihak industri telah menjadi yakin bahawa kita terdapat graduate yang telah telah tamat pada waktu masa MCO yang selama lebih pada 2 tahun tempoh hari. Pejam celik tahu-tahu dah sudah 2 tahun. Dah 2 tahun. Ya, dah 2 tahun. Dan akhirnya mereka graduate, mereka tamat. Dan ilmu yang mereka dapat adalah setara dengan semasa sebelum COVID tersebut. Ternyata boleh dilakukan. Ya. So itulah yang dinamakan yang new normal tersebut. New normal itu sudah menjadi old normal, dan sepatutnya kita jangan berpatah semula, tapi ianya harus diteruskan, iaitu memberi ruang kepada masyarakat kita yang pada hari ini yang saya percaya amat bijak memilih dan tahu apa mereka inginkan. Mereka boleh belajar dan bekerja contohnya, ataupun mereka ingin belajar sepenuh masa. Itu pilihan. Jadi mereka yang ingin bekerja contohnya, kita tidak boleh menafikan mereka untuk belajar. So, jadi inilah cara yang sepatut kita memberi ruang kepada mereka golongan ini supaya kesinambungan hidup mereka akan dapat diteruskan seperti biasa. Okey. Dalam masa sama, saya rasa disebabkan kita telah pun mengalami satu tempoh yang agak sukar apabila dilanda pandemik COVID-19, dan boleh katakan kita sudah terbiasa dengan melakukan apa sahaja tugasan, belajar juga secara dalam talian. Cuma di sini kalau kita lihat dari segi ketersediaan IPT Malaysia sendiri dalam nak menawarkan program-program pengajian secara digital, sejauh mana Prof melihat ketersediaan IPT? Okey, saya melihat bahawa saya tidak memiliki kapasiti untuk bercakap bagi pihak IPT yang lain. Tetapi saya boleh bercakap bagi tempat organisasi yang semua di mana saya berada, iaitu di UiTM. Bahawa di UiTM kami memang telah bersedia untuk berdepan untuk pendigitalan di dalam pendidikan tinggi ini. Malah saya ingin kongsikan di mana ISAP dan dengan beberapa fakulti college tertentu sekarang ini telah menerajui, telah menyediakan satu dasar kertas kerja melihat kepada apa yang dinamakan virtual university. V-University ataupun VUITM. So, apa sebenarnya VUITM itu? VUITM ini adalah satu teknologi atau satu kaedah yang menggunakan totally online, menggunakan pembelajaran menerusi immersive teknologi contohnya, atau menggunakan futuristic aspect ataupun VR, dan juga gunakan teknologi AI, dan seterusnya dilihat sebagai ahead of time. So, jadi inilah yang kita melihatkan pada hari ini. Pembelajaran harus, saya kata, harus terhadapan, harus kita kena subscribe kepada teknologi yang terkini.
baru-baru ni di dalam media menyebutkan bahawa chatbot contohnya. Apa itu chatbot? Kadang-kadang apabila kita bertanya soalan di dalam telefon kita atau mana-mana organisasi, yang menjawab itu adalah komputer, iaitu menggunakan artificial intelligence menjawabnya. AI, itu AI guna chatbot. So chatbot ini sekarang ini sudah menjadi makin bijak dan cekap apabila mereka dapat mengumpulkan jutaan perkataan-perkataan yang mereka boleh selaraskan dan boleh dikomputkan, contohnya sebegitu. So pada hari ini universiti, jikalau kita ke arah situ, pembelajaran akan menjadi lebih mudah. Bukan maksudnya dia shortcut contohnya, ataupun dia nak meniru contohnya, tetapi boleh menimba ilmu tu dengan sebanyak mungkin. Ini akan berlaku peningkatan skill yang lebih pantas dan lebih cekap dan lebih efektif dan juga efisien. Itu pada pandangan saya lah. Baik, bagi anda yang baru saja bersama-sama kami sekarang ini, kita mesti ruang bicara. Okey, anda boleh bersama-sama kami sebenarnya kalau anda ada sebarang persoalan ataupun ada cadangan dan sebagainya, anda boleh telefon kami kerana apa yang kita bincangkan waktu ini adalah berkaitan pemerkasaan pendidikan digital, pendidikan tinggi. Telefon kami nanti 0326 976768 atau 9767. Prof, kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini ruang bicara. Kembali bersama-sama saya Zainal Nasir untuk ruang bicara. Kita masih lagi bincang tentang pemerkasaan pendidikan digital, pendidikan tinggi bersama-sama Profesor Dr. Azizul Halim Yahya, Profesor di Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi Mara UiTM. Dan banyak perkara yang kita bincangkan juga sebenarnya Prof, tapi dalam masa yang sama saya nak melihat bagaimana agaknya pendidikan digital ini mampu untuk membantu graduan. Jadi pendapat Prof, sejauh mana pendidikan digital ini akan dapat memacu potensi graduan yang dilahirkan di negara ini? Sebab apa yang kita lihat, yang saya lihat, bahawa anak tak anak pendigitalan ini harus diperkukuhkan, harus diperkenalkan dengan seberapa yang segera. Disebab pada hari ini kerajaan-kerajaan kita telah didedahkan dengan segala bentuk teknologi yang telah digunakan seharian mereka, tetapi adakah mereka gunakan itu untuk kebaikan? Contohnya mungkin untuk kebaikan, dan mereka juga telah melihat bahawa apa yang mereka amalkan, apa yang mereka consume katakan, itu semuanya adalah berbentuk berteknologi tinggi. Jadi di sini saya melihat bahawa pendidikan digital ini boleh membantu potensi kerajuan di negara kita ini. Sebab ini pada hari ini saya melihat pada kebaikan kerajaan kita sekarang ini, mereka boleh bekerja di mana-mana sahaja, dan mereka juga perlu diberikan ilmu tersebut. Kalau kita melihat pembelian secara sekarang ni secara talian, kita berniaga pun secara talian, kita menonton secara talian, kita membeli makanan pun secara talian, contohnya. Segala-galanya. Segala talian. Di hujung jari sahaja semuanya. Di hujung jari, betul. So, jadi sekarang ini, kemanakah universiti untuk membantu mendidik ataupun membudayakan pendidikan itu supaya ianya diserapkan menjadi sebagai satu aktiviti harian tersebut. Sebab saya melihat bahawa pelajar-pelajar ataupun kita pada hari ini memerlukan tahap skill yang tinggi. Malah Kementerian Pendidikan Tinggi menekankan beberapa kali tentang ilmu berkaitan tentang TVET contohnya, di mana apabila belajar bukan setakat teori sahaja, tetapi mesti memiliki kemahiran itu, di mana kemahiran inilah yang akan diperlukan oleh di industri. Pada hari ini saya melihat sekarang ini, contohnya di Google ataupun di Amazon, contohnya mereka sekarang ni tidak lagi melihat memerlukan ijazah sarjana muda itu contohnya, tetapi mereka melihat bahawa kemahiran itu yang diutamakan. Itu kadang-kala kita melihat apabila kita ramai menonton
YouTube contohnya. Ramai orang menjadi pakar masakan menerusi YouTube. Ramai masa COVID tu, ramai menjadi carpenter contohnya, atau tukang semasa MCO tersebut hanya menonton dengan YouTube, membaki kereta dengan YouTube. Itu semuanya adalah hanya dengan teknologi bersiaran. Tetapi siaran yang bermakna kita boleh dengan ada cariannya, searchnya tu, kita boleh mencari apa yang sesuai untuk kita. Begitu juga dengan adanya telefon komputer, kita Google saja, kita menjadi kelihatan hebat apabila kita memberi jawapan-jawapan kepada seseorang tersebut. Sambil kita duduk, kita hanya type search keywords dia, kemudian kita dapat segala maklumat tersebut. Tapi persoalannya penghayatan tersebut yang takut surface saja ataupun di permukaan saja ilmu tersebut. Jadi di sini saya melihat bahawa dengan adanya ilmu pendigitalan ini ataupun pendekatan konsep pembudayaan pendigitalan dalam apa yang kita lakukan pada hari ini, saya lihat bahawa dia akan memberikan satu pendidikan, pengajaran yang berinovasi, yang berinovatif. Hanya dengan ilmu sedikit, dia akan memberikan lagi ruang, peluang yang lebih luas kepada mereka untuk menceburi di dalam bidang-bidang yang lain. Inilah dia akan disebutkan, dia akan trigger the interest of mereka ini untuk menceburi dalam bidang-bidang yang lain. So, jadi inilah sebab saya melihat bahawa terdapat pelbagai bentuk e-pengajaran lah katakan. Pada hari ini e-pengajaran ada banyak, berbagai. Contohnya augmented reality. Augmented reality ini sekarang ni sudah ada dalam gaming, tapi digunakan untuk game. Kenapa tidak kita gunakan untuk di dalam bilik-bilik kuliah? Contoh macam awal tadi saya menyebut sebagai virtual university. Universiti tersebut tidak ada bangunan. Yang dia hanya adalah dia punya Google dia itu saja. Dan Google itu dia terus masuk ke universiti dia. Universiti maya dia. Ya, universiti maya. Maknanya apabila memakai alat itu, dia akan berasa macam seolah-olah berada dalam bilik kuliah sebegitu. Betul. Ya. Dia akan pergi ke pustakaan. Dia akan mencari buku. Dia gunakan Google, dia mencari, dia jumpa buku tersebut, dia turunkan buku tu di situ, dan dia boleh flip buku tu satu persatu. So, ini ada satu teknologi yang sebenarnya sudah ada. Betul. Hanya dimanfaat, hanya masih dipertikaikan, sebab kita masih lagi dikongkong di dalam satu kongkongan yang tradisional. Dan sebenarnya itu tidak salah. Tetapi bukan kita untuk menolak tepi pembelajaran secara konvensional ini, tetapi kita menyediakan laluan alternatif. Itu yang paling penting, sebabkan kunci kejayaan ataupun masa hadapan ini adalah flexibility. Tanpa kita sedari, kebanyakan ramai kita juga yang tidak kita sedar adalah kita rigid di dalam melihat sesuatu perkara tersebut. Dan apabila kita melihat universiti di barat contohnya, bukanlah kita katakan nak condong ke barat sangat, tetapi mereka itu fleksibel di dalam memberikan ijazah kepada pelajar-pelajar mereka. Apabila dia melihat bahawa standard tersebut, kesetaraan itu ada, mereka jalankan. Mereka jalan untuk memberikan penganugerahan tersebut. Tapi kita masih lagi terkongkong. Kita masih lagi terkongkong di dalam apa yang kita rasakan betul. Sebab kita tidak ada perasaan trust tersebut, kepercayaan itu. Jadi kita sebut time, saya percaya bahawa kepercayaan itu bukanlah kepercayaan membuta tuli, tetapi kepercayaan berbentuk mesti ada landasannya, mesti ada pegangannya. So jadi insyaAllah kalau ada itu, sky is the limit. Prof, jauh sangat ke kita ketinggalan dalam sudut ini? Kita tidak jauh sangat ketinggalan. Kita sebenarnya sudah ada, kepakarannya sudah ada di antara ramai orang kita di negara kita ini. Tetapi terdapat sekatan-sekatan tanpa kita sedari, di mana kita tidak begitu yakin bahawa ianya akan memenuhi outcome based
learning kita itu ataupun learning outcome kita itu contohnya tidak sampai ke tahap seperti expectation kita. Tapi it's about time. Kita harus mempercayai diri kita. Ya, so jadi conventional, betul, kita teruskan, tapi ada satu lagi cara di mana pembelajarannya berbentuk yang berbeza, tetapi landasan juga berbeza, tetapi certification ke arah ijazah yang sama. So jadi inilah, kita jangan terlalu terikat. Kalau katakan flexibility ni boleh belajar bila-bila masa, tengah malam dia nak belajar boleh, pagi-pagi dia nak belajar boleh, dia rasa dia nak rest pada minggu ini, dia nak buat minggu depan boleh. That is a flexibility. Dunia dah berbeza, dunia dah berubah, dunia, kan? Betul. Jadi kita juga perlu berubah dalam apa saja kita lakukan. Dan si kerja pun sama. Sebab sekarang kita lihat majikan sendiri pun dah banyak memberikan ruang dan peluang kepada pekerja yang mungkin tidak perlu berada di pejabat. Benar. Mereka boleh bekerja di rumah. Sama juga untuk pendidikan. Ya. Saya melihat contoh berbalik senang bekerja di rumah tadi. Saya melihat sebagai an eye-opener lah. Okay. Di mana banyak syarikat-syarikat antarabangsa di negara kita ini masih lagi mereka bekerja di rumah secara dalam talian. Mereka melihat bahawa dari segi aspek produktivitinya itu sama, malah lebih baik lagi. Malah lebih baik lagi. Contohnya saya ingat kaitkan dengan ISAP, kejayaan ISAP contohnya. ISAP adalah sebuah entiti PTJ di dalam universiti, iaitu bertujuan untuk menjana pendapatan universiti. Dan apabila berlakunya COVID pada waktu itu, kita melihat bahawa itulah pengakhirannya. Sebabkan di mana mereka ingin datang belajar dan sebagainya sudah tidak ada ruang di situ. Tetapi kita melihat setiap segala musibah yang hadapi itu mesti ada satu opportunity yang kalau kita bijak mengenal pastinya akan dapat kita gunakan itu dengan sebaik mungkin. Apabila kita berlaku, kita telah memperkenalkan pelbagai program yang berinovasi. Apa yang saya namakan is low hanging fruits, itu banyak. Dia banyak orang kata kursus-kursus pendek ini yang kita kenalkan untuk berniaga secara bertalian, e-marketing contohnya. Kita tahu program tu dengan hanya RM30, RM50, bagaimana nak berniaga menerusi Shopee ataupun Lazada contohnya. Mereka ambil dan menjadi satu permintaan yang tinggi, dan akhirnya pencapaian kita 2 kali ganda daripada revenue kita contohnya daripada tahun yang sebelum itu. Itu realitinya. Itu realitinya. Dan seterusnya, bahawa saya melihat bahawa perkhidmatan dari segi latihan ini sebenarnya amat diperlukan oleh masyarakat kita. Tapi ianya berlaku secara talian. So jadi sebenarnya orang kata nothing can stop us kalau kita sentiasa berinovasi. Ya, so jadi itulah macam saya di ISAP, kita di ISAP, kita gunakan satu konsep yang mudah, yang simple. Konsep apa tu? Kita namakan dia JIJ. JIJ. Okay. Kita katakan kita jimat, kita okeylah, kita berjimat dalam keadaan kesukaran. Itu adalah inovasi. Kita berinovasi, innovation kita sentiasa. If we stop, katakan kalau kita berhenti berinovasi, maknanya ketamadunan kita itu akan terhenti sendiri. Kemudian seterusnya kita jana. Itu adalah meneruskan kesinambungan kehidupan kita. Inilah konsep-konsep, dan dengan adanya konsep-konsep yang beginilah yang pada awal tadi saya sebutkan dengan konsep on micro credentials tadi itu contohnya. Ambillah mana-mana kursus di mana-mana. Kemudian sema ada kesetaraan itu, kita gabungkan dengan modul-modul yang lain, akhirnya dia menyamai dengan kursus-kursus yang ditawarkan di universiti bagi untuk mendapatkan satu ijazah tersebut. Dan kalau mencukupi dan kita benarkan setakat daripada 60-80% contohnya digunakan itu, dan 20% lagi mungkin dia buat penyelidikan tesis dia sebagainya. Apa yang berlaku di situ, kalau mereka rajin, mereka boleh singkatkan pembelajaran mereka.
Kalau mereka bekerja, mereka tidak akan jejaskan pekerjaan mereka. Keselama hidup mereka diteruskan seperti biasa. Tetapi pada akhirnya mereka akan menjadi kerajuan sesebuah universiti itu. Fleksibel. Ada di situ. Fleksibel itu. Itulah yang penting. Dan pada hari ini kita juga memperkenalkan berbagai kerangka pendigitalan seperti SIM dan sebagainya itu, dan MOOC dan sebagainya. So kita percaya bahawa jikalau dengan sokongan dan kepercayaan, sebelum itu kita kena berikan keyakinan kepada masyarakat bahawa ini adalah satu laluan yang hebat, laluan yang boleh memberikan perubahan bagi kita untuk mendapatkan kelayakan di sesebuah universiti tersebut. Saya rasa kalau bagi mahasiswa-mahasiswi, mereka sudah pastinya gembira. Seandainya inilah pilihan yang diberikan, mengikut masa mereka, mengikut kesesuaian mereka. Saya rasa ianya boleh dijayakan sebaik mungkin sebenarnya, kan? Ya. Dalam masa yang sama, kita dah menyentuh berkaitan dengan graduan. Kalau kita melihat kepada potensi pendidikan digital, pada pendapat Prof, adakah pembelajaran secara digital di peringkat pendidikan tinggi ini mampu untuk terus berkembang maju dan juga setanding dengan negara-negara lain? Ya, pastinya saya melihat bahawa pendidikan melalui pendigitalan ini mampu berkembang dan ianya akan berkembang. Hanya siapa yang dahulu, siapa yang terkemudian. Jadi pada saya, jadilah kita yang terdahulu. Bila kita menjadi nombor satu, maka nama kita sudah ada di situ, dan ilmu tersebut akan sentiasa akan dapat dikukuhkan, akan dimantapkan. Disebabkan ilmu teknologi internet dan sebagainya ataupun perkomputeran ini tidak ada ruang batasannya. Hanya yang membezakan kita hanyalah imajinasi kita. Imajinasi itulah yang harus dipupuk. Dan kalau kita melihat pada hari ini, ramai yang menjadi jutawan ataupun billionaire di dunia ini, semuanya berteraskan teknologi. Teknologi pada hari ini. Ya, so jadi di situlah kita percaya bahawa ini akan menjadi satu sumber pendapatan mereka dan juga pendapatan negara. So saya percaya bahawa harus kita galakkan, harus dikembangkan, dan kita kena berani untuk menceburi pelbagai bidang di dalam aspek-aspek pendigitalan di dalam pendidikan tinggi ini. Macam saya masih sebut lagi di mana sekarang ni terdapat konsep on learning analytics contohnya, di mana ataupun menggunakan artificial intelligence contohnya. Pembelajaran sekarang adalah begitu mudah. Begitu mudah disebabkan ilmu itu berada di jari kita sahaja. So jadi tidak ada siapa yang menahan untuk kita menimba ilmu tersebut. So jadi inilah yang saya ingin sebutkan bahawa kalau saya di alhamdulillah di universiti kami, kita memang menekankan dan kita memang menerajui pembelajaran menerusi pendigitalan ini, dan kita melihat bahawa ini adalah way forward pada masa akan datang, dan dia akan menjadi bukan saja bertahan setahun, 2 tahun, dia akan malah bertambah lebih hebat lagi. Kalau contohnya kita lihat pada hari ini ramai orang berkata mengenai kereta elektrik, dan ada orang yang agak was-was menggunakan, dikatakan bahawa infranya tidak ada apa lagi, tetapi ada orang yang cuba membelinya. Kenapa? Sebab ada mereka-mereka ini berfikiran kehadapan. Sebegitu. Dan kita lihat bagaimana contohnya Elon Musk contohnya, yang menjual kereta Tesla. Pada satu masa dahulu, siapa yang pakai kereta elektrik? Kita hanya menggunakan minyak yang daripada sumber tenaga daripada fosil contohnya. Tak pernah terfikir pun akan adanya kenderaan sebegitu. Dan malah bila kata kita nak kereta yang mesti ada bunyi contohnya, mengaum kereta tu begitu, katakan sebegitu. Dan kereta elektrik senyap, dia tidak apa. Tetapi kita lihat
kereta itu menjadi lebih pantas lagi pada kereta yang biasa, dan akhirnya kereta itu menjadi ikutan mana-mana syarikat-syarikat pembuatan kereta yang terbesar dunia pun ke arah ke situ juga. Tidak lama lagi kita melihat bahawa semua kereta-kereta kita akan menjadi bergantung kepada elektrik nanti. Begitu jugalah dengan pendidikan di pendidikan pengajian tinggi, pendidikan tinggi. Universiti tidak lagi wujud. Universiti hanya wujud hanya di minda kita saja. Belajar berada di mana-mana sahaja, di merata tempat belajar. Ilmunya sama dan setanding. Tetapi mungkin mereka akan mengata pakai mana applied-nya, hand-on-nya itu boleh kita selesaikan di situ. Dan ISAP juga telah memperkenalkan cara kaedah-kaedah yang tersebut. Ya, contohnya kita ada namakan program seperti program NX program kita. NX program itu kita dapati bahawa ilmu yang telah dipelajari beberapa tahun yang lepas dia sudah menjadi tidak lagi relevan. Sebab lanskap ilmu tersebut, teknologi telah berubah. Betul. Jadi apa yang kita perkenalkan iaitu pelajar tersebut tidak perlu mengambil ijazah yang baru, tetapi hanya mengambil beberapa kursus yang terkini atau yang futuristik untuk mereka ambil, dan mereka akan dinilai, mereka akan diuji seperti pelajar biasa, dan kita akan berikan sertifikatnya dan ditindikkan dengan sertifikat dia yang dulu ataupun transkrip dia yang dulu. So ilmu itu akan mereka dapat dan mereka akan sentiasa berada di depan sebab mereka memiliki ilmu. Knowledge is power. Betul. Ya, so ini adalah satu konsep yang kita harus fleksibel. Ini adalah contohnya lah yang kita sebutkan. Selain daripada saya sebut universiti maya, virtual university, pelajar boleh pergi ke kelas di dalam kuliah, berjumpa rakan-rakan dia dalam bentuk avatar contohnya. Ya, so ini sesuatu benda yang mungkin masih boleh diterima, tetapi ambil masa sedikit untuk direalisasikan. Tetapi seseorang harus memulakan. Perlu ada pencetusnya. Harus ada pencetusnya. Benar. Okey, baik Prof. Kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini untuk sama-sama kita bincangkan pemerkasaan pendidikan digital, pendidikan tinggi menerusi Ruang Bicara. Rehat seketika. Terima kasih kerana terus bersama-sama kami menerusi Ruang Bicara. Kita langsung saja bersama-sama Profesor Dr. Azizul Halim Yahya. Kita nak tahu juga dalam era semasa, era terkini, apa agaknya faktor yang mempengaruhi pendidikan digital? Okey, antara faktor utama yang memberi kesan ataupun mempengaruhi pendidikan digital di era ini adalah perubahan lanskap pekerjaan, di mana lanskap pekerjaan itu sudah berubah pada hari ini begitu ketara sekali, dan perubahan tersebut harus disiapsiagakan oleh universiti supaya berdepan memastikan keperluan tersebut akan dapat dipenuhi. Jikalau tidak, kerajaan tersebut akan menjadi irrelevant, tidak lagi relevan, tidak lagi diperlukan oleh pihak majikan contohnya. Jadi di sinilah itu salah satu faktor sebabkan pada hari ini penggunaan digitalan di industri contohnya, ataupun di pasaran ataupun di pusat perniagaan contohnya sudah ke arah tersebut. Dan kita kena sediakan ilmu tersebut kepada kerajaan-kerajaan kita. Dan di samping itu juga yang berpengaruh itu adalah sokongan sepenuhnya yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi contohnya. Sebab dasar-dasar pendidikan tersebut ada. Jadi ini sebenarnya telah menjadikan satu platform lanskap yang boleh kita gunakan untuk memastikan bahawa ilmu tersebut diterapkan, kaedah-kaedah tersebut diterapkan di dalam pendidikan ataupun pembelajaran kita di universiti ini. Sebab kita selain daripada itu dari segi aspek ekonomik faktornya, sebab
ilmu pendigitalan ini dia sebenarnya lebih efisien dan juga kos yang rendah sebenarnya. Tidak begitu tinggi, tetapi ianya lebih cekap. Ya, so jadi tidak akan berlaku ketirisan atau tidak berlaku kebocoran di sana di sini contohnya. Sebab ilmu tersebut sentiasa ada dan apabila diaplikasinya, kesannya itu akan menjadi sebenarnya lebih baik. Ini antara salah satu faktor yang mempengaruhi pendidikan digital dan juga selain daripada itu masyarakat telah berubah. Betul. Okay. Dunia berubah, Pastinya. negara berubah. Cara kita, kehidupan harian kita berubah. Naik kenderaan kita berubah. Buat pembayaran pun sudah berubah pada hari ini. Cashless sekarang ni. Dulu kita tidak berani kalau keluar tanpa ada duit cash. Sekarang ini selagi kita ada telefon saja, tak ada masalah. tidak ada masalah contohnya. Itulah dia. Sebab apabila masyarakat sudah yakin, maka mereka yang terdahulu, yang lebih pantas, mereka ni akan lebih berjaya, mereka dia akan lebih maju. Okay. Kan, tapi mereka kita dia masih lagi tetapi ketinggalan lah. Inilah antara faktor yang saya lihat akan mempengaruhi pendidikan digital. Sebab ilmu itu pada hari ini semuanya berada hanya di jari kita saja. Betul. Pada hari ini. Kalau ilmu itu tak ada, kita takkan ke mana. Betul. Okey, bila kita sebut tentang digitalisasi, bunyi sangat kompleks, bunyi macam complicated sangat kan. Tapi saya pasti juga bila adanya sistem ini atau kita beralih ke arah pendigitalan khususnya untuk pendidikan, ia memberi satu manfaat yang cukup luar biasa kepada negara kita. Jadi apa impak yang diharapkan daripada pendidikan digital? Okey, impak yang kita harapkan iaitu pembelajaran itu akan menjadi lebih mudah. Accessibility itu lebih luas. Di mana tidak kira siapa pun di mana mereka berada, mereka tidak akan tercicir. Berada di luar bandar, sekarang ini aspek luar bandar, tarifan luar bandar pun dah susah sekarang ini. Mungkin luar bandar hanya kita melihat dari segi bangunan, tetapi luar bandar pada hari ini tidak ada lagi disebabkan ilmu teknologi pendidikan itu ada di merata-rata tempat. So jadi inilah impak yang kita mengharapkan bahawa masyarakat akan menjadi masyarakat yang berteknologi tinggi. Mereka subscribe kepada teknologi tersebut. Dan dengan itu pastinya pembelajaran bukan saja di universiti, tapi di sekolah akan menjadi lebih mudah dan lebih pantas dan lebih cekap. Dan tidak ada lagi isu pelajar-pelajar sekolah membawa beg-beg yang berat dan sebagainya. Mereka hanya membawa peranti saja. Peranti saja ke kuliah dan di kelas contohnya, dan segalanya ada di situ. Dan segala assignment, tugasan mereka pun hanya menggunakan digital pen saja untuk ditulis di situ dan disimpan di situ. Tidak perlu beg-beg yang berat sampai 10 kg ataupun 8 kg untuk budak-budak yang umur 7-8 tahun bawa ke kelas. Dan masalah ketinggalan buku hilang apa semua tidak ada. Mereka hanya itu satu saja. Ini adalah satu bentuk yang saya selalu sebutkan way forward, selalu satu kehadapan tersebut. Okey. So itulah perkara yang perlu kita, yang akan satu impak bukan saja pada pelajar tetapi kepada usahawan. Contohnya tidak kira lah mereka usahawan yang besar ataupun di peringkat SME contohnya, atau peniaga-peniaga di jalanan contohnya. Dengan adanya, kalau saya boleh sebutkan contohnya seperti Grab, contohnya Foodpanda contohnya lah, saya katakan sama begitu, peniaga-peniaga di tepi jalan juga boleh tingkatkan perniagaan mereka. Hanya melalui talian saja, kita order saja makanan, tak kira di mana mereka berada, boleh kita beli makanan tersebut. Pastinya kan, baru menjana pendapatan dan sebagainya. Masa kita tak banyak sebenarnya, Prof. Sampai saat ini, apa penambahbaikan yang seharusnya dilihat oleh pihak ataupun badan berkenaan untuk kemajuan pendidikan digital ini dalam masa yang sama? Saya nak tahu juga, adakah ianya memerlukan modal yang tinggi sebenarnya?
pastinya apa saja benda yang baru, yang tidak ada, pastinya mesti ada modal. Tetapi apa saja pun di dalam mana-mana negara pun untuk membuat jalan raya, untuk masuk ke kawasan-kawasan tertentu juga memerlukan modal yang tinggi untuk membina lebuh raya dan sebagainya. Begitu jugalah dengan lebuh raya internet contohnya. Itu pun juga memerlukan modal, tetapi modal tersebut hanya diperlukan pada masa tersebut. Kemudian apabila sudah diterokai, semuanya akan datang dengan mudah sendirinya saja nanti. Tetapi nak tak nak, modal perlu dicari, perlu dibelanjakan untuk kegunaan untuk masa hadapan. Kalau tidak, kita akan sentiasa ketinggalan. Sebab ini adalah salah satu aspek pembudayaan. Pembudayaan ini akan menjadi nilai kita. Nilai kita akan jadi norma-norma kita, norms kita. So inilah yang amat kita tekankan. Kalau apabila ia sudah dibudayakan, kan, jadi pembudayaan harian kita, maka saya melihat bahawa negara kita, masyarakat kita akan menjadi lebih cost efficient, lebih efektif, cekap, dan akan menjana produktiviti itu pasti akan menjadi lebih tinggi dengan hanya modal yang perlu ada modal, tetapi kalau dibelanjakan dengan sebaik mungkin, insya-Allah kita akan dapat lebih banyak lagi kemudahan-kemudahan ataupun apa yang kita tidak duga, kita sangka akan dapat mudah. Contohnya saya melihat begini. Autonomous car, kenderaan tidak memerlukan pemandu. Pemandu contohnya sudah mula bergerak sekarang ini. Dan sekarang perniagaan ataupun pertanian, saya ada di sini kenalan rakan-rakan yang pertanian moden menggunakan satellite, menggunakan kontainer untuk menanam salad atau sayuran yang datang pada luar negara yang ditanam di dalam negara kita di dalam kontainer. Bayangkan, kita tidak memerlukan tanah-tanah yang luas. Itu dari sudut pertanian dan sebagainya. Memang kita dah dapat lihat dari segi hasilnya, kan, outputnya begitu. Begitu juga untuk pendidikan tinggi ataupun pendidikan yang lain di Malaysia. Pastinya yang penting perlu ada pencetus seperti kata Prof di awal tadi. Pencetus dan masa juga akan menentukan segala-galanya. Apapun ini saja masa yang kita ada, Prof. Terima kasih kerana bersama-sama kami. InsyaAllah ada ruang, ada masa kita jumpa lagi untuk kita kembangkan lagi perbincangan kita berkaitan dengan pendidikan digital untuk pendidikan tinggi, khususnya Profesor Dr. Azizul Halim Yahya, Profesor di Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media dari Universiti Teknologi Melayu ITM. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Terima kasih juga untuk anda yang terus bersama-sama kami Ruang Bicara. Saya Zian Nasir. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.